KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang sedang menonton Didik TV KPM kembali menonton Sembang Aktif bersama dengan saya Fizi, hos anda pada hari ini Mac 2020, satu tarikh yang akan kita kenang sampai bila-bila kerana hampir 2 tahun kita orang-orang sukan tak dapat nak bersukan, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kalau kita tak keterlaluan boleh dikatakan industri sukan di seluruh dunia lumpuh disebabkan penyakit COVID-19 yang melanda. Hari ini kita akan berbicara soal pembangunan sukan pasca COVID 2019 bersama dengan dua orang pakar bersama-sama kita dalam Sembang Aktif kita pada hari ini. Selamat datang kepada Prof. Madya, Dr. Tajul Arifin bin Sulaiman, iaitu pengarah akademik sukan UPM. Apa khabar, Doktor? Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, nampak segak bergaya pada hari ini. Ya, dan juga kita bersama dengan seorang lagi penulis kita, iaitu Profesor Madya, Dr. Muhammad Nizam bin Nazaruddin, pensyarah sukan dan rekreasi Fakulti Pendidikan UKM. Baik, hari ini kita berbicara soal pembangunan sukan pasca COVID-19 dalam Sembang Aktif pada hari ini. Abang Fizi harapkan kepada adik-adik yang sedang menonton, jangan ke mana-mana, jangan tukar stesen TV. Sama-sama kita saksikan program Sembang Aktif kita pada hari ini. Baiklah, kita nak tanya Dr. Tajul dululah. Selepas hampir 2 tahun tiada aktiviti sukan ni kan, bagaimana Doktor melihat kesan terhadap agenda pembangunan sukan khususnya di negara kita ni, Doktor? Terima kasih, Fizi. Alhamdulillah, setelah hampir 2 tahun Fizi, kita tidak ada aktiviti bersukan. Dan apabila aktiviti bersukan mula dibuka semula pada tahun 2022 ini, saya dapati satu impak yang sangat positif. Di mana bila kita anjurkan sesuatu aktiviti sukan, sambutan agak luar biasa. Luar biasa. Sebagai contoh, baru-baru ni kami anjurkan satu kejohanan rugby. Kami jangkakan kehadiran tidaklah sebanyak itu, tetapi agak memeranjatkan sebab bukan saja pasukan yang hadir untuk pertandingan itu, tetapi bersama dengan ibu bapa. Bersama dengan ibu bapa menghantar anak untuk pertandingan kejohanan rugby itu. Jadi itu berapa sebelah tu kalau kita buat pertandingan 7 sebelah, antara sekolah-sekolah, tim-tim sekolah dan juga tim terbuka. Tetapi kami tidak jangka bahawa ibu bapa datang bawa makanan dan berpiknik di padang di Universiti Putra Malaysia. So sehingga kan kami terpaksa memanggil tambahan anggota keselamatan buat jalan jam. Jadi kami memang pada masa tu agak terkejut dengan sambutan daripada masyarakat, ibu bapa dan juga pelajar-pelajar sekolah yang terlibat dengan pertandingan pada masa itu. Dan kemudian saya dapati juga penganjuran agak banyak sebab setelah 2 tahun kita dikurung dan tiada aktiviti bersukan. Jadi apabila kita buka semula untuk penganjuran sukan, aktiviti-aktiviti ataupun penganjuran sukan tu agak padat dan tarikh agak terlampau dekat. So kalau ini dalam bahasa Mak Saleh hanya back to back. Yes. Menyebabkan kami dari segi di akademik sukan UPM terutamanya, bila kami menganjurkan sukan itu, persediaan dan juga dari segi persiapan agak masa yang mana kita peruntukkan untuk persediaan dan juga persiapan atlet itu agak terhad, agak suntuk. Betul. So saya dapati itulah perkembangan sukan pada masa ini memang amat positif, yang mana tidak kira pelajar sekolah ataupun pelajar universiti, malahan orang awam sekalipun, mereka kadang-kadang mungkin merindui suasana tu, Doktor. Excited. Dia sangat teruja dengan bila kita buka kembali sukan ini. Baik, itu antara komen daripada Dr. Tajul kita. Baik, saya nak beralih kepada Dr. Nizam kita ni. Adakah ketiadaan aktiviti sukan, khususnya pertandingan di dalam maupun di luar negara, sedikit sebanyak menjejaskan pembangunan sukan di negara kita ni? Pandangan Dr. Nizam bagaimana? Okey, terima kasih Fizi.
Okey, memang bila kita sebut tentang pertandingan sukan dan tentu apabila kita nak menyertai pertandingan sukan, kita akan bersedia, kita akan buat persiapan dan sebagainya lah. Betul. Okey, jadi apabila disebabkan pandemik COVID-19 ni, banyak perkara yang telah dirancang sebelum tu tak jadi. Maksudnya kita dah bersedia sepanjang tahun dan sebagainya untuk menyertai, tiba-tiba berlaku dan kita dikurung dan sebagainya lah. Betul. Jadi di situlah akan membuat perasaan dan sebagainya. Yang mana kuat disiplin, dia akan terus berlatih lah. Kalau yang tak kuat ni, dia macam akan, saya lah, dia akan hasilnya. kembali kepada normal lah. Okey, jadi apabila balik pada soalan tadi, dah semestinya dia akan membantutkan lagi kita punya pembangunan sukan lah. Because certain athlete dah sampai satu level, dan you have to terpaksa kita balik semula kepada asal, kita terpaksa training dengan keadaan kengkangan dan sebagainya. Betul. Jadi ini akan secara tak langsung akan memberi kesan pada prestasi. Dan kalau kita tengok sukan-sukan seperti Olimpik yang baru-baru dilaksanakan, dengan kengkangan yang ada, dan saya yakin sebenarnya itu bukan prestasi atlet yang sebenarnya lah. Jadi mereka terpaksa akur dengan keadaan itu, dan itu saja performance yang dia boleh buktikan. Tapi akhir-akhir ni kalau kita tengok, atlet-atlet ni masih lagi boleh memecahkan rekod-rekod. Benar. Contohnya yang baru ni marathon, half marathon sebagainya. Kita nampak atlet tu masih. Dan sebenarnya dia akan kembali kepada asal lah. Itu jangkaan kita lah. Ya, cuma hanya akan memakan sedikit masa sajalah. Betul. Kan? 2 tahun tak training, 2 tahun tak buat apa-apa kan? Ya, betul. Baik. Beralih kepada Dr. Tajuk kita ni, apakah antara implikasi pandemik COVID-19 terhadap sektor sukan, terutamanya dalam sektor pendidikan ni, Doktor? Kita dapati bahawa apabila kita telah tiada aktiviti sukan, so dia memberikan juga kesan kepada pelajar-pelajar yang tidak dapat aktif untuk bersukan, dan kemudian program-program bersukan juga tidak dapat diadakan dalam tempoh 2 tahun. So ini memberi kesan dari segi pelajar-pelajar ni agak terkurung di rumah, kemudian mereka tidak dapat bermain bersama kawan dan tidak dapat menunjukkan bakat mereka. Jadi dari segi perancangan dan juga pengurusan aktiviti-aktiviti ini, kita galakkan juga untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru dan juga pengajar-pengajar sukan menjalankan juga aktiviti-aktiviti sukan supaya minat bersukan dan juga aktiviti-aktiviti itu sentiasa dapat diteruskan. Baik. Ada nak sambung lagi, Doktor? Kita kena sama. Okey. Kalau berbalik kepada tadi, sebenarnya Antara implikasi dia terhadap pendidikan ni. Okey, satu lagi mungkin bila kita nak kembali semula lah kan, kita kembali kepada sukan. Jadi macam kita bincang tadilah, dia akan macam dia terpaksa ke belakang semula dan akan bermulanya balik tugas-tugas guru ni, merancang, mempromosikan kena sukan. reset balik lah. Kena reset balik semua. Dan kita nampak sebenarnya pihak KPM telah mengambil langkah-langkah inilah dengan penganjuran baru-baru ni MSSM, di mana telah dilaksanakan dengan semulalah, dan guru-guru ini kembali tugas-tugas masing-masing lah. Cuma saya rasa dalam mungkin dari segi pengurusan masa lah, mungkin yalah, bila kita benda yang lama kita buat, jadi mungkin kita akan ada sedikit kekok dan sebagainya. Betul. Dari segi perancangan dah masa lama dah buat. Ya. Tapi saya yakin tahun depan KPM akan takwim dia akan lebih mantap dan lebih rancak lagi lah. Itu sebabnya Fizi, kalau saya boleh tambah, bila kita bercerita tentang implikasi ni, kita boleh lihat implikasi dari segi murid, implikasi juga dari segi pengurusan sukan, dan implikasi juga dari segi peralatan-peralatan sukan. Okey, jadi implikasi-implikasi ni kita perlu atasi. Sebab contohnya macam apabila 2 tahun berkurung, okey, padang rosak, tidak digunakan. Benar. Jadi dari segi maintenance padang, maintenance peralatan sukan dan juga peralatan-peralatan sukan telah lama. So ini semua akan memberikan implikasi terhadap pembangunan sukan di sekolah dan juga di universiti. Faham? Baik. Nak tanya Dr. Nizam lah, antara inisiatif yang telah pun diambil oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ketika PKP, Perintah Kawalan Pergerakan tahun lalu, antaranya dibuat MSSM dalam talian. Ya, betul. Apa pandangan doktor dengan inisiatif sebegini rupa? Okey.
Disebabkan kengkangan pandemik 19 lah. Itu pihak wajib ni dia kena merancang sesuatu. Kita mesti teruskan. Jadi masa ketika itu of course yang ada ialah dari segi online ni lah. Jadi pada saya itu inisiatif yang baik supaya walaupun di rumah mereka masih lagi boleh mempraktiskan walaupun lah dia individu tanpa penonton kan dan sebagainya. Tapi saya rasa itu adalah satu inisiatif yang baik. Sama juga macam kamilah pensyarah dan kita terpaksa juga mengajarlah baik walaupun tidak bersemuka secara fizikal, tapi kita terpaksa melaksanakan pengajaran dan pembelajaran itu kan. Jadi ya memang kita rasa dia macam ada sedikit kekurangan, tapi saya setuju apabila dia patut diteruskan walaupun secara talian. Saya nak kongsi sikit Fizi berkaitan dengan sukan secara online ni. Kami di Akademi Sukan Institut Putra Malaysia semasa tempoh COVID, kami juga membuat beberapa penganjuran aktiviti sukan. Antaranya takraw secara talian. Jadi dia kena nimbang bola tu and kita akan pertandingkan antara secara online. You buat rakaman yang ni dan itu antara aktiviti-aktiviti sukan yang kita masih lagi buat selain daripada acara-acara seperti dart, catur. Itu juga kita buat secara online. Dan pertandingan antara kolej, antara PTJ dan juga antara universiti. Jadi maksudnya walaupun dalam kekangan COVID pada masa itu bukanlah aktiviti-aktiviti sukan berhenti langsung. Kita juga mencari secara kreatifnya bagaimana kita boleh jalankan aktiviti-aktiviti sukan yang boleh jalankan secara individu. Itulah dia antara komen daripada kedua-dua doktor kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, kita rehat seketika, kita kembali selepas ini. Teruskan menonton Sembang Aktif di TV KPM. Terima kasih kepada anda yang terus menonton Didik TV KPM dalam Sembang Aktif pada hari ini. Masih lagi bersama dengan saya Fizi, host anda pada hari ini. Kita bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Tajul Arifin bin Sulaiman, pengarah Akademik Sukan UPM, dan juga kita bersama-sama dengan Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam bin Nazaruddin, pensyarah Sukan dan Rekreasi Fakulti Pendidikan UKM. Pada hari ini berbicara soal pembangunan sukan pasca COVID 2019. Baiklah, kita nak tanya kepada Dr. Tajul kita, apakah antara cabaran dan juga kekangan dalam pembangunan untuk kita mengembalikan aktiviti sukan pada pasca COVID kita ni, Doktor? Baik, terima kasih Hafizi. Tentulah cabaran utama kami adalah dari segi apabila penganjuran sukan. Pertama sekali kami juga perlu mempertimbangkan walaupun selepas pasca COVID-19 perkara-perkara berkaitan dengan penularan wabak ini juga kami masih lagi pertimbangkan. Kami masih lagi mengadakan beberapa fasa bila penganjuran sukan. Kami tidak boleh menganjurkan secara keseluruhan sekali, tetapi by fasa dan juga mengikut jenis sukan. Kemudian cabaran-cabaran lain adalah oleh kerana seperti yang saya jelaskan awal tadi, oleh kerana apabila kita telah terkurung selama 2 tahun. Dan kemudian bila kita buka pada tahun 2022 ni untuk aktiviti-aktiviti bersukan, jadi semua jenis sukan seolah-olah seperti ingin mengadakan pada masa yang sama. Jadi dia macam kambing keluar kandang jadual sangat padat. Baik. Jadi ini antara cabaran kami. Jadi apabila atlet ini kita lihat jadual sukan dia, jadi hampir setiap bulan ada aktiviti-aktiviti sukan yang besar. Contohnya saya bagi contoh kami di universiti. Pada bulan September kami telah ada sukan IPT, SUKIP yang melibatkan 86 IPTA seluruh negara. Baik. Okey. Kemudian pada bulan lepas bulan September juga kami ada Sukan Universiti Awam Malaysia di UPM, dan kita sebagai Akademi Sukan sebagai UPM sebagai host untuk sukan itu. So event-event sukan ini berlaku secara berterusan atau yang Fizi kata tadi back to back, sangat padat. Ini juga merupakan satu cabaran lah bagi kami. Okay, so
sebagai penganjur dan juga sebagai pengelola dan juga pengurus atlet, kami perlu menyusun supaya atlet-atlet ini sentiasa berada pada tahap yang terbaik. Baik, itu komen daripada Dr. Tajul kita mengenai dengan antara cabaran dan juga kekangan bagi membangunkan kembali aktiviti sukan. Manakah dah lama dah kita tak bersukan ni kan, tiba-tiba yang saya cakap tadi lah kan, aktiviti sukan ni tiba-tiba muncul bak cendawan selepas hujan. Baik, Uba mengetahui dalam perancangan agenda pembangunan sukan ni keperluan melahirkan ataupun mencungkil bakat baru atlet khususnya pada peringkat awal amat penting. Adakah 2 tahun itu menjejaskan inisiatif untuk kita mencungkil bakat-bakat baru dalam arena sukan tanah air ini? Dr. Nizam, pandangan Dr. Nizam bagaimana? Okey, sebagaimana yang kita tahu, biasanya daripada peringkat sekolah rendah, okey, kita telah mengenal pasti bakat lah, ataupun TID kita panggil. Jadi disebabkan COVID-19 ni dan pelajar tidak ke sekolah selama 2 tahun, jadi saya yakin sekolah-sekolah menengah khususnya tingkatan 1 dan 2 mereka ada masalah ini. Jadi pelajar-pelajar yang masuk daripada sekolah rendah ke sekolah menengah, di sinilah biasanya mereka tak dapat detect because disebabkan oleh 2 tahun itu. Dan jadi maksudnya pelajar yang contohnya masuk sekolah sukan ke sekolah yang kita nak spesifik dalam sukan, kita tak dapat detect. Disebabkan 2 tahun tu yang mereka di rumah. Dan saya yakin semua kawan-kawan guru-guru yang di sekolah pun akan menghadapi masalah inilah. Jadi di sekolah inilah mereka terpaksa mengenal pasti bakat balik yang masuk tingkatan 1 yang baru-baru ni lah. Jadi of course dia terpaksa membuat baliklah pengenalan suatu bakat ni. Mungkin dari segi fitness dia, dari segi kemahiran apa yang dia ada, dan mereka kena merancang baliklah. Mungkin ada sukan-sukan yang spesifik yang sesuai bagi pelajar-pelajar ini. Itu yang amat ketara lah saya nampak kemasukan pelajar tingkatan 1 di sekolah. Yalah, faham. Baik, Dr. Tajul, usaha untuk mencungkil atlet baru ni lazimnya lebih ketara pada peringkat sekolah lah, seperti mana yang Dr. Nizam katakan tadi, sekolah menengah lebih-lebih lagi lah. Pada pandangan doktor lah, ketiadaan pembabitan dalam sebarang pertandingan sepanjang tempoh PKP ini bermula pada tahun 2020, itu menyebabkan berlakunya jarak ataupun gap untuk mencungkil bakat baru ni. Betul. Pandangan doktor bagaimana doktor? Kami di Akademi Sukan memang salah satu daripada function kami di universiti adalah untuk mencungkil bakat-bakat baru dan juga melahirkan atlet-atlet untuk negara, peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi walaupun 2 tahun kita terkurung dengan sebarang aktiviti sukan tidak dapat dilaksanakan, tetapi apabila telah dibuka, kami di unit pengelolaan sukan sentiasa dan sangat aktiflah sekarang ini untuk menganjurkan program-program dan juga mencari bakat-bakat baru. Sebagai contoh, saya beri contoh pengalaman saya di Akademi Sukan. Kami sentiasa mengadakan contohnya kejuaraan rugby untuk mencari bakat-bakat rugby, sebab di UPM pengalaman kami di universiti kami adalah pusat kecemerlangan sukan untuk rugby dan juga pusat sukan tumpuan PST untuk olahraga, memanah dan juga mencari bakat pelari bawah 10 saat. Bawah 10 saat di 10 program. Baik, saya lebih 10 saat. Jadi untuk itu kami bergerak di seluruh negara menganjurkan sirkuit olahraga, dan pada bulan ini kami akan menganjurkan sirkuit itu di Sarawak untuk mencari pelajar-pelajar under 17, umur 17 untuk sebagai bakat-bakat yang mungkin boleh menjadi orang pertama dalam negara kita yang boleh berlari bawah 10 saat. Kita belum ada lagi ni. Belum lagi Belum lagi, dan KPT dan KPM telah mempertanggungjawabkan kepada Akademi Sukan UPM untuk mencari bakat ini. Setakat ini calon-calonnya dah ada lah. Ada. Kami dah buat saringan sebab sirkuit olahraga untuk mencari pelari bawah 10 saat ini telah kami adakan di 3 tempat sebelum ni, di Johor Bahru, di Terengganu, dan akan datang di Sarawak, dan penutupnya kami akan adakan di Bukit Jalil. Itulah di satu peluang yang sangat baik. Betul. Untuk anda yang mungkin ingin menempa nama sebagai atlet kebangsaan, insya-Allah satu hari nanti mungkin program-program segini rupa akan meninarkan lagi bakat-bakat
yang terpendam selama ini. Baiklah, Dr. Nizam. Selain itu, peralatan yang kita gunakan yang tidak digunakan sepanjang PKP ni, kadang-kadang ada yang rosak, ada yang boleh pakai lagi, ada yang tak boleh pakai. So, adakah sekarang ni ada inisiatif untuk membelikan peralatan-peralatan sukan yang baru ataupun masih lagi menggunakan peralatan yang sedia ada? Berdasarkan kajian rawak saya lah terhadap guru-guru pendidikan jasmani di sekolah-sekolah. Baik. So kita dapati sebenarnya semasa PKP memang mereka tidak ada buat pembelian. Tapi ada apabila yang dah beli tu sebenarnya ada yang dah rosak. Terutamanya alat-alat yang ada expired date tu. Tarikh luput tu. Yeah. Jadi contohnya kasut spike, bola. Jadi apabila selepas 2 tahun didapati alat-alat ni dah tak boleh pakai. Yelah, kadang-kadang kasut yang lama tak pakai pun kadang merekah kan. Betul. Jadi perbelanjaan tu digunakan waktu itu. Dan walau bagaimanapun macam dasar KPM, walaupun selepas PKP peruntukan tu sentiasa diberi. Jadi sekarang ni guru-guru dia membelilah peralatan-peralatan baru untuk menggantikan balik. Jadi saya rasa di sekolah mereka tidak ada masalah. Saya rasa di IPT pun mereka tidak ada masalah sebab mereka ada bajet dan sebagainya lah. Dan bagi orang awam, dan tentulah inilah masa membeli belah. Kita beli balik kasut kita yang dah lama tak guna, perbaiki basikal kita yang dah berabuk, berkarat dan sebagainya, mungkin servis kita punya treadmill dan sebagainya. Dan itulah, jadi sama ada boleh tak boleh pakai tu terpaksa mengeluarkan satu perbelanjaan yang barulah untuk teruskan. Bagi peringkat universiti sendiri, adakah beli yang baru ataupun masih lagi menggunakan yang sedia ada? Dia dua-dua lah. Saya rasa Raja pun setuju. Sama ada yang lama, kalau masih boleh kita gunakan, kita servis, kita teruskan lah. Dan of course kita bagi pihak PTJ dan sebagainya, organisasi, kita akan sentiasa menambah baiklah peralatan fasilitas sukan kita lah. Baik, terima kasih kepada Dr. Tajul dan terima kasih kepada Dr. Nizam kita kerana sudah berkongsi. Baiklah, kita nak hilangkan dahaga seketika, kita minum air dulu, kita rehat seketika, kita kembali untuk menonton Sembang Aktif di TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Didik TV KPM dalam Sembang Aktif. Masih lagi bersama dengan Fizi, hos anda. Kita ditemani oleh dua orang panelis kita pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Tajul Arifin bin Sulaiman, pengarah akademik sukan UPM, dan juga Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam bin Nazaruddin, pensyarah sukan dan rekreasi Fakulti Pendidikan UKM. Hari ini kita berbicara soal pembangunan sukan pasca COVID 2019. Baiklah, nak tanya Dr. Nizam kita ni, pembangunan sukan kita ni terbantut akibat daripada COVID, dan bagaimana dengan pembangunan emosi murid-murid ni bagi pasca COVID 2019? Bagaimana cara untuk memupuk kembali semangat kesukanan di kalangan murid-murid kita ni? Dan maklumlah saja, dekat rumah ni banyak yang masa dihabiskan dengan gadget-gadget, kan? Bagaimana kita nak mengembalikan emosi mereka ni? Ada yang cakap, alah malas nak pergi turun padang. Okey, saya boleh bagikan pada dua fasa lah. Satu fasa ni yang betul-betul selepas pandemik tu, apabila kita dah boleh keluar rumah, bergerak dan sebagainya. Okey, ketika ini apa yang saya perhatikan dan membuat kajian sebagainya, kita dapati memang ada emosi yang terganggu lah. Di mana ada perasaan takut, khususnya parents, pelajar ni dia tak kisah. Dia boleh keluar tu, dia enjoy je. Cuma dari segi parents tu lah, dan ini juga akan reflect pada emosi pelajar itu, di mana mungkin dari segi social penjarakan itu sendiri, mungkin dari segi kita terpaksa pakai pelitup muka dan sebagainya lah. Tapi selepas itu, apabila keadaan dah semakin baik, kita dapati sebenarnya isu tu dah tak ada lagi. Sebenarnya pelajar ni dia semakin bersemangat untuk menyertai sukan ini. Sebab pada saya ini menyuppulkan satu kaedah untuk release tension lah, kan. Benar. Jadi parent pun sebenarnya, macam Dr. Tajul cakap tadi, apabila satu kejohanan dibuat, parent pun ikut sekali, bersantai dan sebagainya. Dan ini memang jelas. Dan saya nampak parent pun mula mungkin disebabkan pengajaran lah daripada pandemik COVID-19, di mana mereka merasakan
kesihatan, penjagaan kesihatan fizikal tu penting. Sangat penting. Penting. Sebenar-benarnya doktor kan. Jadi inilah masa mereka menggalakkan pelajar anak-anak mereka ni supaya beriadah. Kalau kita tengok pertandingan larian, berbasikal semua, memang kita akan nampak partisipan daripada pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak lebih banyak. So saya yakin trend ni akan berterusan. Itu bagi ibu bapa yang memberikan sokongan padu kepada anak-anak. Ada juga segelintir ibu bapa kita, termasuklah adinda saya yang cukup takut dengan aktiviti-aktiviti sukan ni. Ada yang cakap takut penyakit ni boleh tersebar lagi atas penurunan COVID-19 ini. So pandangan Dr. Tajul bagaimana? Terima kasih Fizi. Saya agak terkejut sebenarnya apabila kami membuat penganjuran sukan rugby. Sukan rugby ni sebenarnya adalah sukan yang sangat ditakuti oleh parents. Sebab anak dia bertempur, nanti patah tulang dan sebagainya. Itu dulu. Tapi baru-baru ni bila kami anjurkan sukan rugby 7 sebelah, buka kepada pelajar-pelajar sekolah, sambutan dan juga galakan daripada ibu bapa tu memang agak mengejutkan saya. Ibu bapa datang dengan bawa anak kecil, bersantai seperti Dr. Nizam cakap tadi di TV Padang, melihat anak dia bermain rugby. Ini satu perkembangan yang sangat positif bagi saya. Sebab sebelum ni bila kita dulu zaman kita sekolah, nak main rugby ni tak boleh cakap dengan mak ayah kita. Betul. Dia akan marah. Akan marah. Sebab main rugby kan, kalau main sukan lain okey, main pingpong ke okey, tapi rugby ni tak boleh. Tapi pandangan masyarakat kita, ibu bapa agak berbeza. Dan baru-baru ini ada satu sekolah telah membuat penganjuran sukan tahunan di Stadium Akademi Sukan. So dapati sambutan ibu bapa lain macam. Luar biasa. Yang datang dengan bawa anak-anak kecil dan sebagainya, penuh stadium. Jadi saya dapati bahawa mungkin oleh kerana apabila 2 tahun tiada aktiviti dan kemudian aktiviti sukan ini dilihat sebagai satu daripada aktiviti yang boleh memberi semangat, kekuatan fizikal dan mental anak, ibu bapa sekarang ni memberi sokongan terhadap sukan. Kalau ada di kalangan kita yang sedang menonton ni yang rasa macam ragu-ragu, doktor, apa yang doktor nak katakan kepada ibu bapa yang ragu-ragu dengan penjarakan sosial sekarang ni? Katakan sesuatu doktor kepada mereka. Bagi saya generasi sekarang dia telah banyak terdedah dengan gadget. Benar. Handphone, kemudian dengan pelbagai media sosial dan sebagainya. Saya dapati masyarakat kita dah mula melihat sebagai aktiviti sukan dan rekreasi sebagai salah satu daripada aktiviti untuk menggalakkan anak-anak terlibat balik dengan kekuatan fizikal, mental dan juga berkomunikasi dengan orang lain, dengan rakan-rakan dan juga masyarakat. So saya dapati bahawa cara ibu bapa berfikir berkaitan dengan aktiviti sukan rekreasi telah berlainan, berbeza. Mungkin sebab mereka nak larikan anak-anak mereka dengan gadget dan juga terlalu terikat dengan handphone itu. Baik, Dr. Nizam. Ini kita berbalik kepada murid-murid di sekolah ni kan. Adakah sekolah perlu berhati-hati dengan isu ini? Lebih-lebih lagi tentang isu vaksinasi ni. Ada setengah yang ambil, ada setengah yang tak ambil. Komen doktor bagaimana? Okey. Ini berbalik sekali lah. Saya cerita 2 fasa jugalah ni. Selepas kita pandemik tu kita boleh keluar, memang ini ada satu isu lah. Sama ada bervaksin ke tidak. Kalau tak vaksin tak boleh masuk. Betul. Tak boleh participate kan. Kena check kita punya My Sejahtera dan sebagainya. Tapi baru-baru inilah dalam masa terdekat ni kita dah tak nampak benda tu lagi, dan saya rasa kerajaan pun dah announce di mana kita tidak perlu lagi pakai penutup muka di tempat-tempat tertentu kan, dan dari segi ialah vaksin tu pun bukan satu keperluan lah. Jadi saya rasa benda tu bukan saja jadi satu isu lah sekarang ni. Dan kalau tak percaya, pergilah mana-mana pun dah tak ada lagi. Betul. Kan? Dia mula-mula je kan. Sekarang ni dah tak tanya lah. Kalau kita tengok My Sejahtera kita pun kadang-kadang dah tak update dah. Betul. Dah tak ada dah kan. Betul. Jadi saya rasa kita kena ikut peredaran masa lah. Kita kena tengok apa yang berlaku sekarang. So tak perlu lagi lah takut-takut dan sebagainya. Tapi kena ambil langkah-langkah pencegahan jugalah. Betul. Jadi itu tanggungjawab kita sebagai masyarakat. Ialah sekiranya ada simptom-simptom,
lebih baik duduk di rumah. Jangan bawa anak tu keluar. Okey, baiklah. Dr. Tajul, apakah antara langkah ataupun pendekatan yang diambil bagi menangani isu atau cabaran dalam pembangunan sukan pasca COVID-19 ini? Terima kasih Fizi. Saya lihat guru-guru kita sangat kreatif. Benar. Okey. Semasa tempoh COVID, apabila aktiviti pembelajaran secara fizikal tidak dapat dijalankan, okey, guru-guru kita telah banyak membuat modifikasi alatan sukan. Dan kami juga di Akademi Sukan pernah menganjurkan bengkel dan juga kursus secara online modifikasi alatan sukan. Ya, contohnya kalau pengajaran melontar bola, kalau di rumah tak ada bola, kita minta mereka melontar dengan objek-objek yang lain yang mungkin boleh menggantikan bola tersebut contohnya. Okey. So ini semua adalah kreativiti yang telah dijalankan oleh cikgu-cikgu ini, guru-guru di sekolah untuk meneruskan program ataupun aktiviti-aktiviti fizikal secara online pada masa itu. Tetapi apabila kita sekarang ni telah buka aktiviti-aktiviti sukan seperti biasa, sekolah pun telah dibuka seperti biasa, pengajaran pun secara fizikal, saya dapati bahawa perkara yang selama ni menjadi masalah telah lebih mudah dijalankan oleh cikgu-cikgu ini. Cikgu-cikgu lebih mudah untuk berkreativiti, dan malahan saya fikir saya juga telah berbincang dengan Dr. Nizam. Kami akan menganjurkan program-program berbentuk pertandingan inovasi bagi guru-guru PJ, guru-guru sukan ini, untuk lihat kreativiti guru-guru ni, terutamanya untuk menggalakkan minat bersukan dalam kalangan murid-murid ni. Saya rasa guru-guru kita ni memang amat kreatif. Kan, kami di Didik TV ni pun seringkali bersama-sama dengan guru-guru PJ kita. Sekali kita tengok di antara bahan-bahan mawjud yang digunakan sangat-sangat kreatif lah kan. Mungkin ada penambahan Dr. Nizam? Pada saya, ketika ini yang penting adalah promosi. Macam kita bagi tahulah benda yang dah ke belakang itu kita kena kedepankan balik, dan perlu ada promosi. Dari segi mungkin kita terpaksa balik menekankan pada pelajar ni kepentingan bersukan, berrekreasi dan sebagainya lah. Jadi kena buat promosi, kena menggalakkan. Saya yakin guru-guru akan melaksanakan itu di sekolah lah. Berbalik pada pertandingan inovasi ni, saya tertarik dengan pertandingan inovasi ni. Agak-agaknya akan dianjurkan bila tu? Okey, kami sedang memang telah merancang, dan juga kami telah akan melibatkan beberapa jabatan ataupun PPD untuk kami boleh membuat publicity dan juga mewawarkan kepada guru-guru PJ ini berkaitan dengan kreativiti mereka untuk menjalankan kelas fizikal dan juga kelas pendidikan jasmani, dan juga apakah instrumen-instrumen yang mungkin boleh diketengahkan. Itu antara perkara utama yang bagi saya guru-guru perlu ada kreativiti untuk mendepani masalah sekarang ini. Yalah, yang bersesuaian dengan apa yang berlaku sekarang. Terima kasih kepada Dr. Nizam, dan terima kasih kepada Dr. Tajul kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Baiklah, kita rehat seketika. Kita kembali selepas ini. Sembang Aktif di Didik TV KPM. Selamat kembali menonton Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya, hos anda, Fizi. Hari ini kita berbicara soal pembangunan sukan pasca COVID-19, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sembang Aktif hari ini kita bawakan kepada anda Profesor Madya Dr. Tajul, pengarah akademik sukan UPM, dan Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam, pensyarah sukan rekreasi Fakulti Pendidikan UKM pada hari ini. Baiklah, kita nak tanya Dr. Tajul dulu ni. Apakah Doktor melihat industri sukan yang kemudian rancak selepas pandemik COVID-19 ini satu perkembangan yang positif dan permulaan yang baik untuk pembangunan sukan di negara kita?
Baik, terima kasih Fizi. Apabila kita membincangkan berkaitan dengan industri sukan, so industri sukan ini merupakan perkara yang besar. Okey, dan industri sukan melibatkan banyak pihak. Benar. Okey, industri sukan melibatkan bukan sahaja atlet, industri sukan juga melibatkan kepada penganjuran dan juga kepada peralatan sukan. Dan tentulah apabila kita buka balik sukan pada tahun 2022 ini, dia memberikan impak yang besar, bukan saja kepada atlet, malahan juga kepada industri sukan itu sendiri. Peralatan, penganjuran, venue dan juga kepada penonton yang akan datang. Jadi ini semua saya dapati bahawa apabila pada tahun 2022 ini sukan dibuka kembali kepada penganjuran terbuka dan tiada sekatan. Okey, ini menyebabkan satu keturujaan dalam kalangan atlet dan juga dalam kalangan ahli masyarakat. Mereka ingin terlibat dengan sukan ini, dan malahan banyak sukan yang dianjurkan merupakan sukan-sukan yang melibatkan masyarakat yang ramai, bukannya spesifik untuk atlet-atlet tertentu. Contohnya seperti Dr. Nizam kata, sukan maraton dah boleh dianjurkan, larian larian merentas desa. Kemudian baru-baru ni di UPM pula kita telah menganjurkan sukan berkuda. Berkuda, dan bukan berkuda berkuda yang kita panggil endurance. Endurance, okey. Mungkin di kesempatan ini saya boleh mewawarkan, silakan. Sebab di UPM kita ada track endurance berkuda yang sangat cantik. Yang sangat cantik di UPM. Keliling kampus UPM, kita dah buat satu track berkuda melalui sebelah Lebuh Raya, masuk ke ladang UPM, merentas padang golf UPM sampai ke Maim sana tu. Masuk ke padang golf, buka expo dan patah balik. Lita untuk endurance itu lebih kurang 5 km. 5 km. Satu. Jadi dia bukan saja untuk berkuda, malahan track itu juga boleh digunakan untuk berbasikal. Dan insyaAllah pada bulan depan kami akan mengajukan satu pertandingan MTB basikal, Farm to Ride. So ini merupakan aktiviti-aktiviti yang kita buka kepada masyarakat, bukan saja di universiti, malahan keseluruhan masyarakat untuk terlibat dengan aktiviti bersukan. Sekiranya macam saya berminat untuk menunggang kuda, adakah kena menyewa kuda? Kita ada memang ada ladang kuda kita yang ada lebih daripada 20 ekor kuda di UPM. So di sana ada instruktor dia yang akan of course kena ada latihan-latihan lah. Sampai boleh kenter tu lah. Ya, betul. Baik, sangat menarik aktiviti berkuda di UPM. Baiklah, kita berbalik kepada topik kita pada hari ini, pembangunan sukan pasca COVID-19. Datang Dr. Nizam kita. Adakah perancangan strategik diperlukan untuk membangunkan semula sektor sukan dalam kalangan murid di sekolah maupun institusi pendidikan tinggi, Doktor? Okey, sebenarnya apa yang dah ada sebelum ni pun satu perancangan yang baik, kan? Tapi disebabkan kengkangan yang kita hadapi semasa COVID-19, jadi cuma kita kena perkasakan lagi apa yang telah kita buatlah. Macam saya dah war-warkan tadi awal-awal, ya, kita mesti ke arah mempromosikan balik. Kita galakkan lebih ramai penyertaan dan sebagainya. Saya selaku penasihat pasukan bola sepak Sabah FC, seperti perlawanan kemarin, cuma saya nak maklumkan bahawa kalau kita lihat balik di stadium, okey, kehadiran penonton, contohnya saya ambil lah di Stadium Likas, yang kita nampak semakin hari semakin bertambah penyokong dah hadir. Dan kalau kita tengok pelbagai reaksi, ada yang membawa anak, membawa family dan sebagainya, dan kita tengok ada elemen entertainment dimasukkan pada masa rehat. Dan bukan saja menonton, tapi penonton ni datang untuk berhibur sambil melihat bola sepak. Ya, jadi sukan tu sebagai salah satu entertainment atau hiburan. Jadi ini pada saya merupakan satu katalis atau satu untuk menarik lebih ramai. Jadi saya yakin apabila ramai orang menonton dan sebagainya,
Dan parent juga akan menghantar anak-anak dia untuk menyertai latihan-latihan sukan, supaya anak dia mungkin satu hari ni boleh menjadi orang yang ni lah, yang mengharumkan nama negara. Betul. Jadi saya nampak ini satu fenomena yang contohnya saya ambil contoh di Sabah lah, ataupun di area Bangi contohnya. Dulu kita nampak satu grup tu dia buat Zumba, tapi sekarang ni bila saya pergi balik ada 4 grup yang buat Zumba. Jadi ini saja menunjukkan bahawa kita punya riadah, sukan dan sebagainya telah mula berkembang dan ada penggiat-penggiat yang sanggup melaksanakanlah. Iyalah. Baiklah. Apakah transformasi yang perlu dilakukan Dr. Tajul untuk terus membangunkan industri sukan pada norma sekarang ini? Saya nampak transformasi yang sangat penting adalah dari segi pengurusan. Pengurusan sukan, pengurusan peralatan sukan, pengurusan venue sukan, pengurusan atlet sukan. Ini semua perlu dilihat semula. Terutamanya apabila kita telah buka balik sukan ini kepada umum, yang mana minat masyarakat terhadap sukan rekreasi riadah ni semakin bertambah. Perlu diurus dengan baik. Okey, peralatan perlu dijaga dengan baik. Peralatan perlu dipastikan berada pada tahap yang selamat. Setelah 2 tahun tidak digunakan, ada kemungkinan peralatan-peralatan yang telah rosak dan perlukan maintenance yang baik. Sebagai contoh, kolam renang sebagai contoh. Okey, perlu penyelenggaraan yang baik. Okey, perlu dipastikan keselamatan dari segi peralatan yang digunakan di kolam tersebut. Papan anjal, lantai dia mungkin ada yang dah rosak. Okey, so itu semua perlu dipastikan keselamatan dia. Dan juga dari segi penyediaan atlet, ini juga merupakan salah satu daripada perkara yang perlu dilihat. Dan seperti yang Fizi cakap tadi, bagaimana kita ingin mencungkil bakat-bakat baru. Ini merupakan salah satu daripada perkara yang sangat penting bagi pembangunan sukan di dalam negara, bermula daripada sekolah. Baiklah, itulah dia pandangan daripada Dr. Tajul kita. Baik, Dr. Nizam, rumusan kepada penonton kita. Okey, jadi sekarang dan situasi terkini ini saya rasa bukan satu kengkangan, bukan satu kata orang tu yang menghalang untuk kita terus bersukan, beriadah, disebabkan situasi kita ni sekarang ni yang lebih terjamin dari segi persekitarannya. Dan ambillah opportunity ini untuk melakukan riadah, aktiviti fizikal lah. Dan saya yakin banyak penganjuran yang akan kembali menganjurkan aktiviti-aktiviti. Dan jangan lupa juga kita juga ada fasiliti yang banyak di sekeliling kawasan kita lah, contoh di UPM dan termasuk di UKM sendiri lah. Kita ada banyak fasiliti, turf dan sebagainya. Saya menggalakkanlah komuniti yang ada di sekeliling, hadirlah ataupun gunakanlah apa saja yang ada di persekitaran anda, bermula dengan bersama-sama keluarga dulu. Mulakan aktiviti kecil-kecilan dulu. Bersama keluarga, ikut kemampuan kita, yang paling penting ikut kemampuan kita, dan jadikan itu satu amalan. Dan insya-Allah dia akan menjadi satu gaya hidup yang sihat lah. Baik. Dr. Tajul, saya sangat mengalulukan penglibatan ibu bapa dalam menggalakkan program bersukan dalam kalangan anak-anak, dan saya pasti bahawa pihak sekolah juga telah merancang dan juga memperbanyakkan aktiviti-aktiviti untuk mencungkil bakat-bakat sukan dalam kalangan anak-anak kita. So, kerjasama antara ibu bapa, guru-guru di sekolah, pengurusan sukan di kementerian, dan juga pengurusan bagi setiap persatuan dan juga kelab sukan-sukan, tentunya akan dapat menghasilkan satu negara dan rakyat yang bersukan. Saya pasti sukan akan menjadi satu platform yang baik untuk kita menaikkan lagi nama negara kita di mata dunia. Sama-sama kita jadikan gaya hidup yang sihat ini sebagai salah satu cara hidup kita sebagai orang Malaysia pada hari ini. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Tajul Arifin bin Sulaiman, iaitu pengarah akademik sukan UPM, dan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Nizam bin Nazaruddin, pensyarah sukan dan rekreasi Fakulti Pendidikan UKM, pada hari ini kerana sudi duduk di Sembang Aktif Didik TV KPM pada hari ini. Baiklah, Abang Fizi mendoakan semoga adik-adik teruskan bersukan, gaya hidup yang sihat, kerana bila kita bersukan ni, badan pun sihat, minda kita pun cerdas.
Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.